Hello, salam sejahtera. Okey, hari ini Abang Topeng sekadar nak ulas apa yang patut kita buat dalam masa 14 hari seperti mana sekatan perjalanan ataupun perintah kawalan perjalanan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri semalam tadi. Okey, ini sekadar satu percambahan idea dan percambahan pandangan lah sebenarnya. Okey, apa yang Abang Topeng nampak sekarang ni dalam masa 14 hari, apa yang kita boleh buat sebenarnya ialah first, jangan buat panic buying. 14 hari takkan habis kau punya bekalan makanan yang kau beli sebagainya, makanan sardin lah semua dalam tin, makanan kering sebagainya yang kau beli takkan habis dalam masa 14 hari dengan ahli keluarga kau yang 3 orang atau 4 orang tu. Tak, jangan membazir dan juga jangan panic buying, sebab kedai runcit, kedai sebeneka, pasar raya masih dibuka lagi untuk pembelian barang-barang macam ini. Okey, apa yang tutup sebenarnya ialah pasar raya macam jual baju, jual shopping komplek. Itu mungkin tutup. Okey, untuk mengelakkan jangkitan yang berlanjutan lah cerita dia. That's why kalau kita nak beli shopping barang-barang sekarang ni, macam kita nak pergi Tesco contoh dia, janganlah pergi sampai satu family pergi. Pergi 2 orang, 1 orang, 2 orang cukup. Kan? Jadi kita kena lebih banyakkan kuarantin, self kuarantin keluarga kita dalam rumah kita sendiri. Takkan dalam rumah sendiri pun kita kena pakai face mask dalam ahli keluarga kita yang kita tak campur dengan orang pun. Agak-agak cerita dia. So tak payahlah nak beli berborong-borong bundle-bundle semua face mask dan sebagainya. Hand sanitizer nak beli dekat rumah ni, rumah sendiri you beli sampai 5-6 kotak besar punya. Sebenarnya tak logik sebenarnya. Itu kalau you pergi keluar. Sebab dalam rumah you sendiri takkanlah you ada tak jemput pun orang datang, yang you memang you sendiri satu keluarga saja duduk situ, tak ada terefek lah. Melainkan kalau you duduk dalam kawasan yang macam terpaksa berkongsi kemudahan fasiliti, macam you naik lift, you duduk dekat apartment, kondominium sebagainya, yang you guna lift hari-hari, then you kena belilah hand sanitizer. Tapi kalau you duduk rumah perumahan, rumah teres, rumah semi-D sebagainya, I think tak perlulah sebenarnya. Atau rumah banglo, tak perlulah, kan? Tak perlulah membeli terlalu banyak hand sanitizer. Belilah sekadar cukup. Bukan dia kata tak payah beli langsung. Okay, fine. Lepas itu ada yang bertanya, ada yang bertanya dalam soalan ini dalam media sosial. Dia kata hand sanitizer yang berapa persen kandungan alkohol dia yang bagus. Sebenarnya kalau nak tanya Abang Topeng lah, Abang Topeng punya pandangan simple dia. Anything above 60% dah okay. Tapi kalau you dapat lebih banyak kandungan alkohol di dalamnya, ada lebih bagus. Sebab alkohol adalah membunuh bakteria yang baik, cerita dia. Alkohol ada banyak format lah. Ada yang kata etanol lah, metanol lah. Bang, kalau kita nak belajar kimia, chemistry, chemical, I think ada banyak format alkohol ni sebenarnya, kan. Jadi I think tak perlulah jadi macam pelik dan panik dan sebagainya, hingga menyebabkan sampai ada yang buat cerita, nanti kalau kita pakai ni alkohol haram sebagainya. Haram minum, bang. Haram bukan kena dekat badan sebab dia alkohol tulen. Saya tak kata arak, cerita dia. Ada beza antara arak dan alkohol. Alkohol tulen kena kat tangan, lepas tu dia kering lah, cerita dia. Dia boleh basuh dengan air. Tu beza dia dengan arak. Arak tu cerita lain, cerita dia. Arak tu najis. Betul, tapi kalau alkohol, dia sebenarnya isu ni dah berlarutan berpuluh tahun lah, 100 tahun dah, tentang dihujahkan oleh benda ni oleh pakar sains kita, oleh kita orang ahli agama kita sebagainya. So kita tak tepi. So dalam masa 14 hari ni kita kuarantin. Dalam 14 hari ni logik biasa lah, ini cerita logik biasa. Logik biasa virus adalah ada proses pengeraman, dipanggil dormant time dalam host. Host tu makna tubuh badan lah, tak kisah muda manusia ke atau pet ke, binatang ternakan ke sebagainya. Dia bila virus duduk dalam host tu, biasanya dia ada tempoh pengeraman. Yang tempoh pengeraman ni kita panggil dormant time ni lebih kurang biasa normal lah. Virus biasa ialah antara 7 hari. Dia bergantung jenis virus lah. Ada setengah virus paling cepat ialah 3 hari dia akan nampak dia punya simptom dia. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Okay, tapi normal maksimum is 14 hari lah, baru dia tindak balas, kan. Tetapi dalam kes coronavirus, apa yang Abang Topeng nampak, dia ni adalah single strand, bukan multi strand. Bila single strand ni,
Dia heterovirus. Dia sejenis heterovirus. Heterovirus ni something yang sebenarnya look fishy sebenarnya. Ada beberapa heterovirus yang ada dalam dunia, dan kebanyakan ialah human generated. Maknanya manusia yang create, kemudian modification untuk ubah. Tapi coronavirus ni abang Topeng rasalah. Okey, adalah sedikit knowledge dalam bidang scientific ni sekitar dia. Dengan kawan-kawan pun masih ada kontak dekat ada beberapa universiti dekat luar negara yang abang Topeng memang masih berkawan dengan dia orang. Okey, jadi abang Topeng ada buat tanya sikit single strand ni. HIV single strand juga kan, betul tak? Satu, jadi abang Topeng risaukan bahawa coronavirus ni, kalau dia betul human generated dan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk jadi seperti sekarang ni, dia boleh mutate, multiple mutation. Dia maksud Abang Topeng bukannya dia mutate dari segi bila dia dapat protein yang cukup, dia dapat RNA yang betul, dia berubah bentuk. Dan mungkin dia boleh hiddenkan diri dia lebih daripada 21 hari. Sebab ada kawan Abang Topeng dekat satu universiti di Timur Tengah. Dia memang kawasan Timur Tengah tapi bukan negara Arab lah cerita dia. Okey, fine. Okey, negara tu tak payah kita sebut lah cerita dia. Dia bagi tahu Abang Topeng 2 hari sudah. Dia kata this virus look familiar, but dia kata something strange about it. Dia kata dia punya mutation, dia punya the way dia punya rapid punya dia punya perubahan dia, mutation dia boleh hiddenkan diri dia dan berubah-ubah bentuk. Jadi that's why Abang Topeng dari awal lagi benda ni dah berlaku daripada bulan 1, sebenarnya bulan 12 lah sebenarnya. Abang Topeng dah cakap dekat family, anak-anak semua, kita kurangkan aktiviti luar, kita kurangkan pergi berjalan-jalan pasar raya ke apa sebagainya. Jadi kita Abang Topeng dah buat awal dah self quarantine satu family, kan. Dan juga adik-adik yang lain kami cuba nasihatkan supaya buat self quarantine, supaya kita tidak sama ada kita tidak menjangkitkan orang lain atau kita tidak dijangkiti oleh orang lain. Okey. That's why bila di masjid, Abang Topeng tak ambil wuduk di masjid. Abang Topeng dah ambil wuduk di rumah siap-siap. Dan sampai di masjid, Abang Topeng tak bersalam lah. Kurangkan. Abang cuba elakkan bersalam dengan orang di masjid. Dah berapa kali Jumaat dah situ dia. Dan Abang Topeng ambil pula tak ada duduk tengah-tengah, ambil duduk tepi-tepi sikit. Jadi kurang berhimpit-himpit lah cerita dia dalam masjid. Lepas itu, yalah, Abang Topeng tak berauk muka macam setengah orang lepas solat. Memang itu amal Abang Topeng memang, sebab itu tak ada benda pun sebenarnya. Kena buat tak buat tu tak ada, bukan rukun pun. Okey, jadi benda tu Abang Topeng elak. Abang Topeng elak. Kalau Abang Topeng dah bercakap dengan orang pun ada jarak, ada distance. Lepas itu kalau pergi pasar pun, kan, Abang Topeng just angkat tangan aja, tegur-tegur macam tu. Abang Topeng tak salam. Dah lama dah dekat masuk ni dah dekat 5-6 bulan lah Abang Topeng buat benda tu. Sebab Abang Topeng rasa macam kalau kena berjangkit lah cerita dia akan teruk kat keluarga cerita dia. Lagi satu, Abang Topeng memang buat self quarantine. Kalau anak ada seorang kena flu ke, anak demam ke apa ke, kita quarantine dalam rumah. Cari satu bilik, kita sediakan bilik tu untuk dia dekat itu. Jadi dalam masa 14 hari yang sekarang ni, apa yang kita buat ialah kita try tu buat nak bagi hilangkan kebosanan anak-anak di rumah. Okey, buat main board game macam apa nama, Uno, macam Syahibah ke Scrabble ke tu ya. Tapi kalau hari-hari main benda tu pun pening juga kan, betul tak? That's why trend sekarang ni abang tengok orang layan YouTube lebih banyak, YouTube dan ya media sosial lah. Sebab itu saja yang ada kan, yang boleh menghilangkan kebosanan masing-masing. Jadi nasihat Abang Topeng, kalau nak shopping ke, nak beli ke apa ke, tak payah ramai-ramai sekali keluar. 14 hari. Kita tengok dalam 14 hari ni, kalau 14 hari ni pun kadar masih meningkat lagi. Meaning that dia ada bukanlah kat wave ketiga, gelombang ketiga tak. Tapi sebenarnya mungkin dah gelombang keempat atau gelombang kelima. Dan mungkin daripada sumber-sumber yang lain sebenarnya. Banyak orang kata ini semua sebab pelancong dari China dan sebagainya. Tak. Benda ni dah berubah lama lah sebenarnya.
dia dah jauh dah sebenarnya. Kita bukan kata daripada negara China je, mungkin daripada sumber lain. Susah nak cakap, tapi Abang Topeng kata Abang Topeng punya pandangan lah. The best way untuk elakkan ataupun kita betul seperti mana arahan yang PM buat ialah kita kurangkan perjalanan, kita limitkan pergerakan kita, hadkan pada satu-satu benda. Jadi macam mana kita patut elakkan tempat crowded lah. Masjid sebenarnya pada Abang Topeng masjid masih boleh kita boleh berkumpul di masjid. Cuma ada dua benda yang Abang Topeng patut kerajaan sebenarnya pihak agama menetapkan. Ada dua benda je. Dua atau tiga benda lah cerita dia. Satu, jangan bersalam-salam selepas solat, cerita dia. Bukanlah kata tak nak tu. Tak, kesihatan dalam Islam kesihatan nombor satu. Nyawa nombor satu. Itu dalam Islam. Jadi kalaulah ada arahan, okey boleh buat sembahyang Jumaat. Tetap boleh buat sembahyang Jumaat, tapi jangan terlalu rapat. Tak apalah. Orang kata, tapi kita buat solat Jumaat juga. Jumaat tu wajib kita. Kita tak terlalu rapat. Kemudian kita tak bersalam-salam selepas itu, dan juga mana-mana kolah masjid, stop, jangan guna kolah. Stopkan penggunaan kolah. Okey. Letak hand sanitizer, basuh kepala pili tu, just guna air pili saja. Itu saja. Abang Topeng berpandangan masjid tetap kena open. Sembahyang Jumaat kena buat juga. Sembahyang fardu pun patut beramai-ramai kita pergi di masjid lah kita. Itu sajalah yang Abang Topeng nampak kalau kita nak selesaikan isu 14 hari ni kan. 14 hari ni, sebab kalau kita tetap berdegil untuk buat untuk membantah larangan sekatan perjalanan ni, mungkin kita tak dapat nak kawal sebenarnya. Dan satu lagi Abang Topeng nampak sebenarnya hampir kita tak terkawal benda ni. Kerajaan Malaysia hampir tak terkawal benda ni. Abang Topeng tak nak bagi just you all panic, tapi itu pandangan Abang Topeng lah. Abang Topeng apa yang Abang Topeng nampak, Abang Topeng tengok dan perhatikan dalam apa yang berlaku dalam senario yang ada. Cuma yalah, macam tadilah Abang Topeng cakap, masjid patut buka lah, azan tetap jalan juga. Cuma tiga benda tu, sebab tiga benda tu still tak ada masalah. Okey, kalau kita berjarak pun, berjarak dalam masjid, dalam saf tu ada jarak sikit, tak bersentuhan. I think betul lah kalau ikut hadis kata macam ni. Okay, fine. Tapi dalam keadaan nyawa, tak ada masalah. Benda tu kita boleh buat. Nyawa penting dalam Islam. Betul, ibadah tu penting. Tapi nyawa lagi penting. Kita jangan tu. Kemudian macam tadilah, kolah tu semua stop. Kita gunakan pilih, ada hand sanitizer dekat situ. Lepas tu salam selepas solat, tak payahlah salam. Please lah, tolonglah. Gelombang ketiga memang terang-terang. Gelombang ketiga coronavirus di Malaysia memang terang-terang, nyata dan terang-terang berlaku disebabkan oleh perhimpunan tabligh di Seri Petaling. Itu realiti. Betul, ramai orang yang menidakkan benda tu dan sebagainya, tapi realitinya macam itulah. Kan, sepatutnya bila ada coronavirus dah start berlaku itu hari, sepatutnya semua perhimpunan yang besar-besar ni semua stop lah cerita dia. Kita tak tahu, kita tak ada check pun. Kalau you all, sorry to say lah, kadang-kadang bila nak cakap macam ni kan, orang kata, kau kutuk agama orang beragama sebagainya. Tak. Kau pernah tak solat dekat Masjid Tabligh di Seri Petaling, Masjid Seri Petaling? Dan kau tengok masa zaman perhimpunan tabligh dan sebagainya. Dari masa tu kau boleh tahu macam mana orang tabligh ni. Aduh, susah nak cakap. Kalau cakap kan kecil hati pula orang. So, it's reality. So, the best way sekarang ni, kita be safe. Kita share benda-benda. Jangan share fake news lah. Tolonglah. Jangan bagi orang panik. Tolong. Abang Topeng tengok banyak video-video, banyak kenyataan-kenyataan dalam Facebook, dalam media sosial sebagainya, YouTube, Twitter sebagainya, yang menakutkan orang, yang menyebabkan orang panik. Tolong dan tolong. Okey, kalau anda rasa video Abang Topeng ni bermanfaat, bermaklumat dan yalah bagus untuk tu, please
subscribe, please like, please share, please give thumb, bagus. Tolong, dan tolong subscribe untuk tu, supaya Abang Topeng boleh buat lagi banyak video-video yang bagi, InsyaAllah nanti Abang Topeng akan create satu lagi video lain yang berkaitan dengan isu lain. Okay, Assalamualaikum.